Terusnya anak-anak lah, anak-anak yang berada bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk slot yang terakhir. Baik, alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Okay. Kita akan teruskan dengan slot yang terakhir. Okay. Sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung. Okay, penghujung program. Baik, sambil-sambil panggil kawan-kawan yang lain masuk. Okay, mungkin ada lagi yang bersarapan, mungkin ada yang tidur. Kan sambil-sambil tu kita panggil kawan-kawan. Okey, untuk makluman semua anak-anak yang Ustazah kasihi, insya-Allah di penghujung, okey, insya-Allah di penghujung nanti kita akan ada soalan kuis. Okey, di penghujung nanti kita ada soalan kuis. Insya-Allah hadiahnya untuk minggu ini akan disediakan oleh pihak yayasan, okey, pihak penganjur. Okey, akan ada 2 hadiah untuk soalan kuis. Dan soalan kuis nanti anak-anak Ustazah akan share link Google Form. Okey, anak-anak Ustazah akan bagi masa tak banyak pun soalan tu. Okey, apa info-info, maklumat, tip-tip yang anak-anak okey ataupun bidang-bidang yang anak-anak yang kita dah bincang yang selama sebulan ni 4 kali perjumpaan. InsyaAllah Ustazah akan tanya dalam kuis tu lah. Kuis ringkas sahaja. Okey, tapi untuk menguji okey sejauh mana fokus okey dan ingatan anak-anak terhadap apa yang telah dibincangkan lah, dan secara tak langsung pun anak-anak belajar lah okey di sekolah masing-masing lah. Okey. Baik, so itu di penghujung nanti mungkin 20 minit, 15 minit sebelum sesi berakhir lah. Okey, sambil-sambil kita tunggu yang lain-lain. Okey, untuk minggu ini, okey kita akan, kalau sebelum ini, okey sajalah Ustazah nak okey ni flashback balik secara umum, secara generalnya minggu pertama kita dah bincang secara menyeluruh berkaitan dengan pendidikan Islam SPM, okey KSSM, di mana semua orang tahu okey silibus baru, anak-anak adalah batch pertama. Okey, dengan silibus baru ni dan teknik baru untuk soalan-soalannya. Okey, kertas juga, walaupun 2 kertas, masih sama 2 kertas. Pendidikan Islam ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2. Tetapi ada perbezaan yang sangat setara, 360 darjah perbezaannya. Okey, dari segi pembahagian kertas 1 dan kertas 2, di mana kalau anak-anak dah sedar kertas 2 untuk pendidikan Islam telah pun berlangsung. Okey, kertas 2 telah pun berlangsung, telah pun selesai, kita dah tutup cerita untuk kertas 2. Sekarang ni kita sambung cerita, kita teruskan fokus untuk kertas 1. Baik, itu yang untuk slot yang pertama hari tu. Okey, untuk bengkel yang kedua, slot yang kedua, kita dah sama-sama bincang, okey. Kita dah ulang kaji, okey. Contoh-contoh soalan untuk bidang akidah dan fiqh. Okey, bidang akidah dan bidang fiqh. Okey. Termasuk juga soalan-soalan yang berkaitan tajuk berkenaan berkaitan dengan kebat di bawah bidang berkenaan. Okey, setiap kali kita bincang Ustazah akan masukkan sekali kebat sebab masih ramai lagi. Okey, masih ramai lagi calon-calon yang lemah
Okay, yang kurang faham, yang kurang mahir untuk menjawab kebat. Sebab itu kalau di sekolah anak-anak, Ustazah pesan, alang-alang dah ingatkan. Kalau di sekolah nanti, kalau ustaz ataupun ustazah dia bagi soalan yang sama berulang-ulang kali, kan tak payah nak action lah. Kalau ustazah kan kita dah jawab, minggu lepas kan kita dah jawab, bulan lepas kan. Jawab je. Ada sebab dia. Kerana kalau saya, ustazah sendiri di sekolah ustazah pun ustazah akan buat benda yang sama. Kalau lebih-lebih lagi dulu, kita boleh spot soalan kan, kita boleh ramalkan soalan yang mana, ustazah akan bagi anak-anak ustazah jawab berulang-ulang kali. Sebab apa? Nak suruh memang dia dah simpan dah dalam memori ni. Okay? Nak make sure soalan dan jawapan tu dah tersimpan dalam memori. Bila keluar dalam dewan exam, okay, tak payah nak fikir lama. Terus boleh jawab, terus boleh jawab. Okay? So, kalau nanti, bila buka sekolah nanti, ulang kaji, berulang-ulang kali bagi soalan yang sama, jangan pandang enteng. Ada sebab rasionalnya kenapa guru buat macam tu. Tak kisahlah subjek apa pun. Okay, ada sebab dia. Okay, ada hikmah dia, ada kebaikan dia. Baik, dan minggu ketiga, okay, kita teruskan minggu ketiga hari itu kita bedah siasat soalan-soalan berkaitan dengan bidang minggu kedua tilawah dan hadis, minggu ketiga akidah dan fiqh, dan minggu ini minggu keempat kita teruskan dengan soalan-soalan sirah. Dan kalau siapa yang join, kan anak-anak yang join sebelum-sebelum ini, kalau ustazah tengok boleh ingat dah nama-nama kan. Okey, bismillah, yes, bismillah ada. Okay, sebelum ni pun ada Daniel. Okey, ni ustazah sebutlah yang ustazah ingat. Maknanya tahniah lah. Tahniah sebab join setiap minggu kan. Tahniah, alhamdulillah. Ustazah nak kata, anda yang join, okay, anda adalah anak-anak yang hebat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijentik hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyertai bengkel ini, tetapi perantaraannya ialah melalui ni lah. Okey, tajaan ataupun penajanya, penganjurnya siapa? Kan kolaborasi antara beberapa pihak untuk mengadakan bengkel ini. Jadi kalau anak-anak tak rebut peluang, sayanglah kan, tak payah bayar, tak payah apa kan. Jadi dipilih oleh Allah, dijentik hatinya oleh Allah untuk menyertai bengkel ini. Okey, perantaraannya siapa? Inilah pihak-pihak, semua pihak yang terlibat. Okey. Termasuk juga tengok anak-anak kolej, abang-abang kolej kan, Cybernetic ni, Cyberjaya ni. Okey, bersama-sama kita juga, mereka juga turut bersama-sama kita juga untuk menjayakan program ini. Kan, tapi kalau ada yang tak join tu, kita bersangka baiklah kan. Kalau sebelum ni ramai lagi. Kalau sebelum-sebelum ni ramai lagi kan, ada 50 orang, 60 orang, 40 orang, semakin kurang. Tak apalah. Kalau ustazah bersangka baik, tak suka negatif-negatifkan dalam kepala, bersangka baik mungkin dengan musibah yang melanda negara kita kan. Kalau sebelum ini musibah COVID-nya, sekarang ni musibah banjir, mungkin ada dalam kalangan anak-anak kita yang terlibat dengan musibah tersebut lah. Okey, mungkin ada kekangan-kekangan lah. Okey, tak apa, insya-Allah. Yang ada ini kan, kita sebagaimana ustaz war-warkan, okay, kita bukan setakat nak jadi baik, tapi kita nak sahut. Okey, kita nak sahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jadi yang terbaik. Okey, Rasulullah tak suruh kita setakat jadi baik, tapi Rasulullah suruh kita jadi yang terbaik. Jadi untuk selama lebih kurang 1,5 jam ini, okey, fokus insya-Allah. Okey, ada tips-tips, okey, tips-tips yang boleh anak-anak simpan, jadikan sebagai panduan untuk nak jawab exam, ataupun ada selingan-selingan tazkirah, selingan-selingan peringatan untuk diri ustazah, untuk diri anak-anak juga. Setiap kali kita bagi peringatan, setiap kali kita bagi tazkirah kan, bukan untuk diri kita, bukan untuk anak-anak, bukan untuk orang yang kita nak cakap tu, tapi yang lebih utamanya, yang pertama sekalinya adalah untuk diri kita sendiri. Okey, selebihnya untuk audiens yang kita kongsi itulah, itu peringatan. Okey, lebihnya untuk diri kita sendiri supaya kita ingatkan orang, dalam masa yang sama kita juga sentiasa ingat apa yang tak boleh, apa yang ini. Kerana dalam Islam konsep dia baik saling tegur menegur, saling nasihat menasihati. Kerana semua manusia tidak sempurna. Semua manusia buat dosa, semua manusia buat silap. Sebab itu menjadi kewajipan antara kita setiap orang saling menegur antara satu sama lain. Cikgu, kita belajar tingkatan berapa? 4-5, Dalin, Pak Ika. Okey, Pak Ika tanya. 4-5, Pak Ika. Baik, bismillah, Daniel, Pak Ika, Majidah, Ni Amira, Rosini, Salina, Syahindah. Okey.
Tak apalah, mana yang ada, mudah-mudahan setengah jam lagi kan. 10 minit lagi, ada lagi yang terus masuk. Okey, kita teruskan. Mana yang ada, kita teruskan tapi fokus. Baik, sebelum Ustazah teruskan, Ustazah nak yang ada bersama-sama dengan Ustazah ni, baik, sila tulis dekat ruangan chatting. Maknanya Ustazah nak make sure, okey, anak-anak fokus ada bersama-sama. Bukan setakat ada nama, tapi ada bersama-sama dalam erti kata yang sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, sebelum ni kalau ada tu memang ada. Bila tanya respon, cepat respon, ada tindak balas, ada Ustazah kadang-kadang Ustazah tak cakap seorang, kan korang tanya-tanya soalan, baguslah. Okey. Okey, mana yang tak faham boleh faham, mana yang tak tahu boleh tahu. Okey, itu konsepnya. Okey. Baik, so semua yang ada ni, okey, anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada bulan 3 nanti insya-Allah. Baik, sila komen dekat ruangan chatting Allah. Okey, mana Ustazah tahu, oh ada. Okey, yes, bismillah, tahniah. Okey, sila komen anak-anak yang ada bersama dengan Ustazah sekarang yang akan meneruskan perjuangan kita kan, jihad kita. Okey, untuk 1,5 jam lebih kurang, sila komen Allah. Baru seorang bismillah, yang lain-lain? Ada ke tak ada? Baik, Daniel, Salina, Faika, okey. Okey, 4-5 orang. Yalah sebab hari ini kehadiran kita pun kan tak apa. Sambil-sambil kita teruskan insya-Allah mungkin akan ada nantilah yang masuk-masuk lagi. Tak apa. Okey, yang ada ni anda adalah yang terbaik. Insya-Allah mudah-mudahan okey, apa yang anda dapat, okey, berkat, boleh ingat kan. Baik, next kita terus kepada Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan fokus kepada bidang sirah dan tamadun. Okey, tamadun, bidang sirah dan tamadun serta akhlak Islamiah. Okey, sirah dan tamadun satu cerita, macam akidah lah. Akidah satu cerita, Al-Quran satu cerita, hadis satu cerita, fiqh satu cerita, sirah dan tamadun satu cerita, baik akhlak satu cerita. Kenapa ada sirah dan tamadun? Baik, siapa boleh explain dekat sini? Okey, tak apa, kita laju-laju sambil respon. Kalau fiqh, kalau akidah. Tapi kenapa sirah dan tamadun ada dua dekat sini? Dalam satu cerita, dalam satu bidang, tapi ada dua, sirah dan tamadun. Siapa boleh explain apa perbezaan dia? Sirah tu tentang apa? Tamadun tentang apa? Siapa boleh explain dekat ruangan chatting? Silakan. Siapa boleh explain dekat ruangan chatting? Okey, apa cerita di sebalik sirah tu? Bidang sirah tu cerita apa? Okey, tamadun tu cerita apa? Dia ada dua-dua. Tapi dia dalam satu bidang. Baik, siapa boleh? Siapa-siapa yang ada? Daniel, Salina, bismillah kan? Bismillah dengan nama Allah, Faika. Tahu ke tak tahu? Kalau tahu tulis tahu, kalau tak tahu tulis tak tahu tak, bismillah jawab. Okey? Bismillah fokus, cuma tak tahu kan? Tak apa. Baik, untuk pengetahuan anak-anak semua, baik Faika, okey? Tak apa, sudah baca Daniel, yes. Baik, beza dia kalau sirah ni dia berkaitan dengan apa? Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Utsmaniyah, kan? Itu berkaitan dengan sirah. Tamadun ialah berkaitan dengan tokoh-tokoh. Okey? Tokoh-tokoh 4 mazhab tu, okey? Tokoh-tokoh Islam yang popular kan. Itu tamadun. Okey? Tamadun tu tokoh-tokoh tu dia duduk di bawah tamadun. Sirah yang tadilah yang kerajaan-kerajaan Islam tadi. Akhlak semua orang tahulah. Kalau sebelum ni selain dikenali dengan nama akhlak Islamiah, dikenali dengan adab. Okey? Akhlak adab samalah. Samalah juga kan. Yang sebelum ni fiqh. Fiqh sekarang lah silibus baru KSSM dia panggil fiqh. Tapi sebelum ni ibadat, benda sama. Jadi kalau orang tanya walaupun benda ni tak masuk dalam PSA pun Ustazah, tak apa. Okey, maknanya ini nak bawa ke mati. Apa ilmu-ilmu yang Ustazah bagi ni kan? Semuanya ilmu fardhu ain yang anak-anak yang kita semua nak bawa ke mati. Baik, kalau orang tanya akidah apa akidah? Tauhid. Sama anak-anak. Kan, jangan berdebat. Kalau kita tanya kat sekolah belajar apa? Belajar akidah. Kalau orang kata, bukan tauhid ke? Jadi anak-anak boleh jawab. Akidah ke, tauhid ke, sama. Kan, akidah, tauhid, sama. Usuluddin pun masuk geng-geng dia lah tu.
Okey, makrifat, ilmu makrifat, sama geng-geng dia. Ilmu kalam, yes, sama geng-geng dia. Fiqh, ibadat. Okey. Adab, akhlak. Baik, kita akan kuasai soalan-soalan contoh dan latih tubi lah. Okey, latih tubi kebat dan latih tubi yang biasalah. Soalan subjektif biasa. Baik, kita teruskan. Okey, ini anak-anak tengok dulu. Kuasai dulu, simpan dulu dalam kepala. Ini tajuk-tajuk yang ada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4, okey, Khulafa' Rashidin, Kerajaan Umayyah, Kerajaan Abbasiyah, okey, dan keunggulan tokoh 4 mazhab. Tingkatan 5 ada 2 tajuk je anak-anak, Kerajaan Utsmaniyah, keunggulan tokoh Islam. Okey, keunggulan tokoh Islam. Baik, Khulafa' Ar-Rashidin. Baik, anak-anak sila tulis dekat ruangan chatting. Okey, Khulafa' Ar-Rashidin, okey, kerajaan Islam Khulafa' Ar-Rashidin berpusat di mana? Sila tulis dekat ruangan chatting. Kerajaan Islam Khulafa' Ar-Rashidin berpusat di mana? Baik, tahniah bismillah, Madinah. Okey. Baik, berapa orang? Tahniah, okey, tahniah. Kerana apa? Kerana Khulafa' Ar-Rashidin ini adalah kerajaan Islam kedua selepas zaman Rasulullah. Okey. Zaman Rasulullah ialah kerajaan Islam pertama. Okey, Rasulullah daripada Mekah, dari Mekah berhijrah ke Madinah atas perintah Allah. Okey, bangunkan Madinah sehingga Madinah pada masa itu menjadi negara pertama di dunia. Dari kecemerlangannya, kegemilangannya, dari aspek politiknya, sasiahnya, agamanya, ekonominya, pertama, nombor 1 di dunia. Okey, negara Madinah telah diasaskan oleh Rasulullah. Okey, dan apabila Rasulullah wafat, kan naiklah sambungan kerajaan Islam yang seterusnya disambung, diteruskan oleh Khulafa' Ar-Rashidin. Baik, kalau tanya Khulafa' Ar-Rashidin, apa maksud Khulafa' Ar-Rashidin? Baik, sila anak-anak, sila respon dekat ruangan chatting. Kalau ustazah tanya, Khulafa' Ar-Rashidin ni benda apa? Apa maksud Khulafa' Ar-Rashidin? Kenapa khalifah-khalifah yang memerintah kerajaan Islam Madinah selepas kewafatan Rasulullah ni dinamakan Khulafa' Ar-Rashidin? Baik, anak-anak sila respon. Apa dia Khulafa' Ar-Rashidin? Sebelum kita nak pergi, kita kena tahu susur galur dia. Banyak anak-anak kena faham dan kena tahu susur galur pemerintahan kerajaan Islam. Ingat, kerajaan Islam pertama ialah pada zaman Rasulullah. Okey, 10 tahun Rasulullah mentadbir Madinah, mengasaskan Madinah. Okey, sehingga Madinah tu terkenal nombor 1 di dunia pada masa itu. Dari segi penyebaran Islamnya, ekonominya, sasiahnya, politiknya dan sebagainya lah. Okey. Baik, kenapa? Apa maksud Khulafa' Rashidin? Okey, sila respon. Takkan bismillah je yang ada kat sini, yang tak bismillahnya, yang lain-lain yang alhamdulillahnya. Kan? Bismillah ada, yang alhamdulillah, subhanallah, jangan innalillah sudah. Kan kalau innalillah payah. Okey, yang ada Dania, pemimpin, Dania jawab. Okey, bukan Dania jawab, Dania jawab tapi jawab dalam bentuk pertanyaan. Okey? Tak apa, ustazah faham. Okey, pemimpin, kalau lebih kurang pemimpin ustazah, macam itulah kan ustazah faham. Baik. Khulafa' Rashidin kalau sebut khalifah, seorang khalifah, yes, pemimpin, ketua negara. Okey? Tapi khalifah ni dia spesifik untuk negara Islam sahaja. Kalau negara tu bukan Islam, dia tak panggil khalifah, dia panggil lah gubernur ke presiden lah biasa kan. Baik, tapi khalifah ni untuk negara-negara Islam sahaja, khalifah. Sebab khalifah pemimpin, yes. Khulafa' pemimpin Islam. Okey? Ar-Rashidin ni kalau kita nak terjemahkan daripada bahasa Arabnya bijaklah, bijaksana. Pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Tapi kalau kita nak terjemah dari segi istilah, apa maksud Khulafa' Ar-Rashidin? Khulafa' Ar-Rashidin ialah gelaran yang diberikan kepada gelaran yang diberikan kepada empat orang sahabat Rasulullah yang mentadbir negara Islam, iaitu negara Islam Madinah selepas kewafatan baginda. Itu Khulafa' Ar-Rashidin. Kalau orang tanya, apa benda gak Khulafa' Ar-Rashidin ni? Apa kenama lah Khulafa' Ar-Rashidin ni kan? Jadi Khulafa' Ar-Rashidin ialah gelaran kepada 4 orang sahabat Nabi yang memegang jawatan ketua negara Islam selepas kewafatan baginda.
Baik, faham ke tak faham setakat ini? Yang faham sila respon faham dekat ruangan chatting. Okey? Yang faham sila respon faham. Maknanya Ustazah tahulah, oh faham ada kan? Walaupun, okey, bismillah ni Amira. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tahniah. Baik, Daniel. Okey, walaupun seciput yang ada. Okey? Baik. Ini, okey. Dan jadi anak-anak ingat, tak payah untuk sekarang ni ingat saya Ustazah nak macam ingat balik, maknanya tak adalah kosong dalam kepala. Sebut bidang sirah tingkatan 4 kosong, tak tahu tajuk apa. Jadi anak-anak tahu. Khulafa' Rasyidin, yang zaman Rasulullah anak-anak belajar di menengah rendah di tingkatan 1 2 3. Itu cerita pemerintahan ataupun kerajaan Islam yang Rasulullah. Naik tingkatan 4, okey, disambung oleh sahabat-sahabat baginda Khulafa' Rasyidin. Baik, ada berapa orang Khulafa' Rasyidin? Sila tulis dekat ruangan chatting. Ada berapa orang? Baik, 4. Yes. Okey, ada 4 orang Khulafa' Ar-Rasyidin. Baik. Yang keduanya ialah kerajaan Umayyah. Selepas berakhirnya zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, last kali siapa Khulafa' Ar-Rasyidin yang terakhir? Khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin terakhir siapa? Sila tulis dekat ruangan chatting. Ustazah tak nak ceritalah bagaimana boleh naik kerajaan Umayyah. Kalau nak cerita nanti tak pergi kita yang lain-lain. Okey? Semua Ustazah tanya secara yang umum sahaja. Baik, yes, tahniah. Ali bin Abi Talib. Okey, Ali bin Abi Talib. Yes. Bagaimana boleh berakhirnya zaman Ali? Tak nak cerita nanti panjang. Sebab banyak berlaku pemberontakan. Cuma Ustazah nak cakap, Ali ni dia mati kena bunuh oleh kuat pemberontak. Itu cerita dia. Okey, Ali ni, Saidina Ali ni, khalifah yang terakhir Khulafa' Rasyidin ni, dia mati kena bunuh oleh kuat pemberontak. Dan berakhirnya zaman Khulafa' Rasyidin, naik zaman kerajaan Islam yang ketiga, kerajaan Umayyah. Okey, kerajaan Umayyah ada 14 orang semua sekali pemerintah kerajaan Umayyah. Baik, anak-anak ingat siapa yang boleh ingat dalam yang ada ni, seramai yang ada ni. Baik, siapa pengasas kerajaan Umayyah? Sila boleh tulis dekat ruangan chatting. Siapakah pengasas kerajaan Umayyah? Okey, siapakah pengasas kerajaan Umayyah? Okey, ada ingat? Sebab dia ada cerita. Baik, yes, Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, pengasas kerajaan Umayyah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Alhamdulillah, tahniah. Okey, baik, next kita pergi lagi. Yang seterusnya bila berakhir kerajaan Umayyah, naik kerajaan Islam yang seterusnya kerajaan Abbasiyah. Okey, ini dekat tempat. Dan selepas berakhirnya kerajaan Abbasiyah, okey, disambung ke pemerintahan Islam seterusnya oleh kerajaan Utsmaniyah. Okey, kerajaan Utsmaniyah. Baik, keunggulan tokoh 4 mazhab. Baik, boleh tak anak-anak senaraikan siapa 4 tokoh untuk 4 mazhab ini? 4 mazhab terbesar di dunia. Okey, Ustazah nak anak-anak senaraikan dulu tokoh-tokoh untuk yang anak-anak belajar di tingkatan 4. Okey, tokoh-tokoh yang merupakan pelopor kepada 4 mazhab terbesar di dunia. Okey, boleh anak-anak senaraikan dekat ruangan chatting siapakah 4 tokoh itu yang kita belajar, yang kita kaji di tingkatan 4. Okey, Salina, Syahinda, Amira, Daniel, Faika. Okey, boleh senaraikan. Baik, Imam Abu Hanifah, yes, salah seorang daripadanya. 3 lagi, orang lain sambung. 3 lagi tokoh di bawah tajuk itu. Sebelum Ustazah pergi kepada slide yang seterusnya. Imam Abu Hanifah, yes, salah seorang daripada pelopor mazhab terbesar. Baik, Imam Abu Hanifah, mazhab dia apa? Siapa boleh respon? Imam Abu Hanifah, apa mazhab dia? Hanafi, yes. Okey. Imam Abu Hanifah, mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Baik, yang kedua. Yang kita sekarang, yang hampir seluruh umat Islam di Malaysia, kita sekarang berpegang kepada mazhab apa? Dan imamnya apa? Kita sekarang, sebahagian besar, majoriti umat Islam, yes, Syafi'i. Okey. Majoriti umat Islam di Malaysia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Okey, dan pengasasnya, pelopornya, of course lah, okay, Imam Syafi'i. Baik, 2 settle. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi.
Imam Syafi'i, okey, mazhab Syafi'i. Dua lagi. Okey, dua lagi. Ustazah bagi clue. Mazhab Maliki, siapa pengasas dia? Termasuk dalam tokoh 4 mazhab ni. Mazhabnya ialah Maliki. Siapa pelopor kepada mazhab Maliki ini? Aliran pemikiran Maliki ni. Siapa pelopornya? Imam apa? Tokohnya? Siapa nama? Boleh respon? Ada ke tak ada? Ada orang ke tak ada orang? Tahu ke tak tahu? Okey, Imam Malik. Yes. Okey, tahniah, bismillah. Baik, Imam Malik. Okey, Imam Malik. Okey, mazhabnya ialah mazhab Maliki. Okey, sudah kita ada 3 sudah. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah, okey, mazhab Hanafi. Imam Malik, mazhabnya Maliki. Okey, satu lagi. Okey, Imam Ahmad. Okey, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab. Okey, Imam Ahmad, mazhab Hambali. Baik, next. Kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Sorry, ini adalah bidang akhlak. Ustazah lupa nak tukar tajuk dia. Okey. Ini adalah bidang akhlak. Okey, bidang akhlak. Bukan fiqh, Ustazah tak tukar tajuk tu. Bidang akhlak, bersikap benar, khauf dan roja, adab terhadap orang sakit dan kurang upaya, wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. 4 tajuk di bawah bidang akhlak, tingkatan 4. Baik, tawaduk menzahirkan kesucian jiwa, istiqamah, okey, alam sekitar, sifat mazmumah. Baik, kita teruskan. Baik, ini tajuk-tajuk yang ada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik, next. Ini sama macam yang minggu sebelum ni, tajuk Ustazah simpan je. Baik, contoh soalan sirah dan tamadun. Okey. Contoh soalan sirah dan tamadun. Okey, kita tengok kepada contoh, kita bincang sama-sama. Okey, saya nak seorang, setiap orang cuba jawab dulu soalan yang pertama. Soalan dia, okey, kerajaan Umayyah merupakan kesinambungan pemerintahan Islam selepas kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, sebagaimana yang kita bincangkan tadi. Baik, siapakah pengasas kerajaan Umayyah? Untuk soalan nombor 1 ni, satu Roma ni, kadang-kadang markah dia 2. Anak-anak dengar. Kadang-kadang markah dia 2, dia tak menentu. Kadang-kadang markah dia 1. Dia tengoklah, okey, bergantunglah. Ada kadang-kadang tahun dia keluar dia untuk satu jawapan 2 markah. Tapi ada kadang-kadang untuk satu jawapan 1 markah. Baik, sekarang ni Ustazah bagi 2 markah. Siapakah pengasas kerajaan Umayyah? Baik, tulis dan ikut format yang Ustazah ajar sebelum ini. Okey, tulis ikut format yang Ustazah ajar sebelum ini. Okey, sila. Okey, yang ada. Bismillah, Daniel, Faikah, Ni Amira, Salina, Syahinda. Okey. Pengasas kerajaan Umayyah. Okey, jawapan dia. Okey. Bismillah, dia bagi intro. Maknanya dalam kertas test pad nanti, dalam test pad yang dibekalkan oleh lembaga peperiksaan nanti, anak-anak akan tulis pengasas kerajaan Umayyah ialah, okey, jawapan dia. Okey, Salina, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahniah, okey. Pengasas kerajaan Umayyah ialah, macam ni cara jawab, okey. Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, 2 markah. Baik, nanti kalau ada, mungkin ada yang tanya. Okey, Ustazah kalau jawab Muawiyah je, kalau Ustazah pemeriksa, kalau sebelum-sebelum ni pun lembaga peperiksaan dia punya skema pemarkahan, dia akan bagi 1 lah, 1/2. Tak dapat markah penuh. Kena bagi nama penuh Muawiyah bin Abi Sufyan ataupun Muawiyah bin Abu Sufyan, baru dapat 2 markah. Okey, next. Baik, soalan yang kedua. Baik, 2 jasa Umar bin Abdul Aziz. Okey. Salah seorang daripada ini, Umar bin Abdul Aziz ni anak-anak adalah salah seorang daripada khalifah
terkenal pada zaman kerajaan Umayyah. Umar bin Abdul Aziz, kalau pengasas dia adalah Muawiyah, tapi Umar bin Abdul Aziz salah. Daripada 14 orang khalifah, Umar ni salah seorangnya. Dan dia adalah yang terkenal. Terkenal ni apa benda? Nak tahu khalifah tu terkenal tak terkenal bila dia banyak jasa lah. Banyak jasa. Satu dari segi tempoh pemerintahan dia, yang keduanya dia banyak jasa lah. Baik, siapa boleh senaraikan? Jawab sebagaimana anak-anak akan jawab di test pad. Di test pad bila jawab exam. Dua jasa Umar bin Abdul Aziz ialah dash pertama, dash kedua. Silakan. Silakan anak-anak yang ada. Kita tengok. Baik. Dua jasa Umar bin Abdul Aziz ialah pertama, membina rumah transit untuk para pedagang. Yes. Dekat soalan ni dia nak jawapan tapi dua markah sahaja kan. Bermakna anak-anak satu jawapan satu markah. Maknanya jawapan tak perlu panjang lebar pun tak apa. Jawapan tak perlu panjang lebar pun tak apa sebab satu jawapan hanya satu markah dan kata tugasnya bermula dengan nyatakan. Baik, kita tengok dulu. Bismillah punya jawapan, membina rumah transit untuk para pedagang, satu markah. Yes. Baik, kita baca Salina punya. Dua jasa Umar bin Abdul Aziz ialah, dua jasa Umar bin Abdul Aziz ialah, baik, mengeluarkan arahan rasmi kepada Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah. Yang ni pun satu markah. Mengeluarkan arahan untuk membukukan hadis Rasulullah pun dah boleh dapat satu markah. Membina rumah transit untuk para musafir boleh dapat satu markah. Baik, 2/2 untuk Salina. Baik, soalan yang ketiga. Mungkin ada lagi. Kalau nak bagi, Ustazah dah katakan, untuk soalan subjektif ni anak-anak boleh bagi jawapan lebih. Tapi kalau siapa pengasas kerajaan Umayyah, bagi satu cukup. Kalau dua jasa boleh bagi lebih. Standby. Kok jawapan pertama tu salah, kok jawapan kedua tu salah. Baik, jelaskan dua faktor kegemilangan kerajaan Umayyah dari aspek pendidikan. Baik, untuk soalan ketiga, jawapannya mesti ayat yang lengkap. Baik, sila respon soalan yang ketiga. Sila respon soalan yang ketiga. Baik, bismillah. Menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Yes, 2 markah bismillah. Menjadikan, ingat lupa saya nak gariskan. Tengok betul-betul. Faktor kegemilangan kerajaan Umayyah dia banyak aspek. Tolong tengok, baca soalan betul-betul. Sebab itu anak-anak dekat soalan, saya lupa nak gariskan. Dekat soalan, anak-anak gariskan dalam kertas soalan exam nanti, exam sebenar. Nanti setiap kali anak exam tak sebenar pun kat sekolah ke lah, tak kisahlah kan. Bila cikgu bagi soalan latih tubi dan sebagainya, isi-isi penting tu, dia punya poin-poin tu anak-anak gariskan je. Gariskan je, biar nampak. So sekarang ni anak-anak kena faham. Faktor kegemilangan yang soalan nak ialah dari aspek pendidikan. Sebab ada nanti anak-anak dia akan jawab apa tahu? Dari aspek ekonominya, dari aspek sosialnya, dari aspek agamanya, kan, dari aspek politiknya. Sedangkan soalan fokus kepada aspek pendidikan. Jadi kena tengok dan faham dan baca soalan betul-betul, jangan cuai. Kalau tak sayang markah. Sedangkan tahu jawapan dia apa kan? Baik, sekarang ni dia fokus dari aspek pendidikan. Yes, yang bismillah jawab, menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Yes, dapat 2 markah, 2/2. Baik, kita baca Salina punya. Dua faktor kegemilangan kerajaan Umayyah dari aspek pendidikan ialah menjadikan istana dan masjid sebagai pusat pendidikan. 2 markah. Galakan daripada khalifah agar rakyat dapat menguasai pelbagai ilmu. Yes, betul. Dua markah, 4/4. Salina dia dah jawab untuk dua jawapan. Galakkan daripada khalifah. Kenapa aspek pendidikan ni berkembang dengan pesat? Kenapa aspek pendidikan ni maju? Itu maksud soalan dia.
kenapa aspek pendidikan ni pada zaman Kerajaan Umayyah dia cemerlang, okey, maju. Okey, dia berada di puncak. Itu sebab dia. So, faktor dia apa? Itulah tadi. Kerana kerajaan dia jadikan istana, okey, khalifah, okey, ketua negara, mereka jadikan istana mereka, okey, satu ruangan di istana mereka sebagai tempat untuk rakyat menuntut ilmu. Kalau kita sekolah lah macam sekarang kan. Kalau orang tanya apa institusi pendidikan yang ada pada zaman Kerajaan Umayyah, so jawapan anak-anak pertamanya istana. Okay, istana, masjid contohkan, ataupun masjid, surau samalah. Okay, tapi kalau zaman kita, ada kita pergi belajar dekat istana? Tak ada. Ada kita pergi dekat masjid mungkin ada. Okay, kat masjid adalah orang belajar yang tak formal, itulah yang tak rasmi. Okay, pembelajaran yang tidak formal. Yes, ada ceramah, forum dan sebagainya. Okay, tapi kalau kita tanya institusi pendidikan yang formal dekat negara kita, anak-anak boleh senaraikan tadikanya, taskanya kan, sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, institut pengajiannya, universitinya dan sebagainya, college-college dan sebagainya lah. Baik, itu namanya institusi pendidikan. Baik, galakan daripada khalifah. Khalifah bagi galakan. Bukti khalifah bagi galakan, khalifah sediakan peruntukan khas, beasiswa dan sebagainya untuk rakyat menuntut ilmu. Sediakan tempat untuk belajar, sediakan bahan-bahan belajar dan sebagainya. Infrastruktur, kemudahan-kemudahan asas lah. Okey, kerajaan sediakan. Kenapa? Nak suruhnya rakyat ni belajar, kuasai ilmu dan kemahiran pelbagai bidang ilmu. Baik, siapa boleh listkan dekat ruangan chatting? Baik, contoh-contoh bidang ilmu yang wujud pada zaman Kerajaan Umayyah. Okey, anak-anak boleh listkan contoh-contoh bidang ilmu yang wujud pada zaman Kerajaan Umayyah. Kan. Okey, siapa ni? Okey, Salina dah senaraikan. Ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu, yes. Okey. Itu ilmu nakli. Kalau ilmu akli, dah ada ilmu akli. Nakli ni dia macam ilmu fardu ain lah. Kalau kita nak sebut ilmu fardu ain. Okey, kalau itu nakli, ilmu fardu ain. Okey, yang wajib dipelajari oleh setiap orang wajib. Yang keduanya, ilmu akli. Kalau kita sebut sekarang sebagai ilmu fardu kifayah lah, yang wajib dipelajari oleh sebahagian umat Islam. Sebab itu kita nampak dekat universiti, kat kolej-kolej, ada orang belajar bahagian ni, ada orang belajar ni, ada orang belajar ni kan. Ada orang ambil kejuruteraan, ada orang ambil kedoktoran, ada orang ambil pembuatan, ada orang jadi cikgu, ada orang jadi jurutera internet, ada orang jadi doktor, ada orang jadi profesor, macam-macam. Sebab itu adalah tuntutan fardu kifayah. Okey. Baik, selain itu nak ilmu nakli, ilmu akli, siapa boleh senaraikan yang ada? Allahu Akbar, kan? Insan-insan hebat yang ada kan pada hari ini. Saya kalau boleh, yang ada hari ini, anak-anak yang ada hari ini, nanti semua anak-anak yang ada pada hari ini, yang join hari ini, nanti ambil nombor telefon saya sendiri akan bagi sagu hati pada anak-anak. Ambil nombor telefon saya sebagai penghargaan anak-anak join. Saya tahu tajuk sirah ni orang tak suka. Tajuk sirah ni orang tak suka belajar sebab dia susah. Sepatutnya yang susah lagi nak belajar kan. Tapi biasanya sebab bila saya Ustazah tanda kertas soalan, ada yang bahagian sirah sepatutnya 20 markah, 0/20. Dengar cakap. Kan, tapi anak-anak yang join hari ni adalah anak-anak yang hebat. Ustazah nak bagi. Yang kuis nanti ada dua pemenang adalah daripada tajaan daripada yayasan. Yayasan nak bagi apa Ustazah tak tahulah kan. Apa yayasan nak bagi Ustazah? Wallahu a'lam. Tapi untuk anak-anak yang join hari ni, Ustazah nak nanti di akhir nanti anak-anak ambil nombor telefon Ustazah, mesej teks WhatsApp ke tak kisahlah. Ustazah akan hantar kepada setiap orang ini hadiah. Okey, ataupun hadiah ataupun sagu hati sebagai penghargaan kerana join untuk hari yang terakhir ini. Baik, welcome Wani, tak apa. Okey, tak apa, lambat sikit tak apa daripada tak masuk langsung. Ustazah tak ada masalah, boleh. Mungkin ada uzur-uzur syar'i tertentu kan yang menghalang. Ustazah memang kenal saya kan? Salina kenal. Salina tak ada masalah, Salina Ustazah kenal. Okey? Yang Wani, yang Bismillah, yang lain-lain yang join pada hari ini. Panggillah kawan-kawan lain. Hadiah daripada sagu hati daripada Ustazah, Ustazah akan bagi sendiri. Okey, direct kepada anak-anak. Yang minggu lepas dah ada 2. Yang minggu lepas Bismillah dah seorang.
Okey, seorang lagi Syafiqah minggu lepas dan Arif Amirul. Okey. Tapi yang masuk balik minggu ni bismillah je. Okey, tak apa, bismillah akan dapat 2 daripada ustazah. Jangan risau. Baik, next kita teruskan. Okay, sebagai tanda penghargaan. Okey, kita teruskan. Next. Okey. Ini jawapan dia. Tadi anak-anak dah jawab, sekarang ustazah tunjuk balik. Pengasas kerajaan Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey. Tidak perlu ayat lengkap, memadai 1-2 perkataan. Ini adalah respon terhad anak-anak. Respon terhad. Kenapa respon terhad? Anak-anak tak boleh bagi suka-suka jawapan daripada rasional-rasional, tak boleh. Logik-logik akal tak boleh. Okey. Tak boleh bagi jawapan rasional, logik akal tak boleh. Mesti bagi jawapan yang tepat dan jawapannya dari biasanya daripada buku teks lah. Okey. Okey, tak boleh suka-suka hati. Baik, next. Okey, 2 jasa Umar bin Abdul Aziz. Okey, 2 jasa Umar bin Abdul Aziz mengecualikan bayaran cukai jizyah, okey, menaik taraf infrastruktur, membina rumah transit. Baik, soalan yang ketiga, 2 faktor kegemilangan kerajaan Umayyah dari aspek pendidikan. Ini tadilah yang anak-anak jawab tadi. Okey, 2 markah, 2 markah, 4 markah. Jawapan perlu ayat lengkap. Ini juga respon terhad. Tak boleh suka-suka hati. Tak boleh nak bagi jawapan rasional, logik-logik. Tak boleh. Dia mesti spesifik kepada tokoh yang dimaksudkan. Kita tak boleh nak bagi yang Khalifah Muawiyah ke, tak boleh. Bila tanya Umar, kena tanya Umar. Sama juga, okey? Kalau yang tadi kan, bila dia fokus kepada Umar, Saidina Umar, Abdul Aziz, Saidina Umar lah. Kalau dia fokus kepada Khalifah Marwan, Marwan lah, okey? Baik, 2 faktor kegemilangan kerajaan Umayyah dari aspek pendidikan. Ustazah kata, fokus pendidikan, bukan ekonomi. Okey, baik, next. Baik, ini adalah tokoh tamadun. Tadi kan Ustazah kata tamadun tu tokoh duduk bawah bidang tamadun. Baik, kita ambil salah seorang daripada tokoh, Imam Malik. Imam Malik merupakan salah seorang tokoh dalam bidang hadis. Baik, nyatakan riwayat hidup beliau yang berikut. Terpulanglah soalan nak tanya apa? 1 A, B. Okey, nama sebenar, tempat lahir. Okey, Ustazah dah bagi contoh cara nak jawab dekat bawah. Riwayat hidup Imam Malik, yang pertama, nama sebenar, tempat lahir. Baik, sila jawab jawapan tersebut yang ada. Baik, bismillah, yes. Malik bin Anas Al-Madani, yes, tahniah. Okey, Malik bin Anas Al-Madani. Okey, itu nama sebenar. Kalau soalan kata apa? Soalan kata, Ustazah tengok balik. Nyatakan riwayat hidup beliau yang berikut. Nama sebenar. Dia dah kata nama sebenar. Kalau kita, nama macam ikut IC lah. Macam tu kan. Cuma mereka dulu zaman-zaman Rasulullah kan, nak cari IC tak ada IC lah. Tak ada lah IC kan. Zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Raja Umayyah nak IC, tak ada IC lah. Tapi itu nama sebenar yang diberikan kepada mereka. Okay, dan mereka terkenal dengan nama itu. Dan kebanyakan juga kan itu nama sebenar dia. Tapi ada juga yang terkenal dengan nama-nama gelaran. Gitulah. Tapi kalau tanya nama sebenar, kalau kita, nama IC kita lah. Baik, yes. 1 markah untuk nama sebenar. Baik, tempat lahir. Okey, teruskan. Baik. Ustazah kalau lupa letak al dekat nama tu boleh dapat markah tak? Boleh. Okey, boleh, tak ada masalah. Janji adalah contoh kan. Sebenarnya bismillah untuk nama Malik ni kan, Imam Malik ni, bismillah jawab Malik bin Anas. Dah layak dapat 2 markah. Gitu kan. Malik bin Anas pun dah layak dapat 2 markah pula. Dah layak dapat markah penuh. Kalau 1 markah, 1 markah. Kalau ditanya siapakah nama sebenar Imam Malik? 2 markah dia kan. Bismillah tulis Malik bin Anas. Dah layak dapat 2 markah. Okey. Malik bin Anas Al-Madani. Okey, ada gelaran dia kat belakang tu untuk Anas. Okey, pun sama, tak ada masalah. Okey. Baik, next. Tempat lahir. Sila respon yang ada. Wani, Madinah. Yes, 1 markah lagi untuk Madinah. Tahniah. Okey. Baik, yes. Okey. Nama sebenar 1 markah, tempat lahir 1 markah. 2/2. Baik, soalan 2. Nyatakan 2 bukti kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Nyatakan 2 bukti kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Baik, sila tuliskan. Bukti kesungguhan Imam Malik menuntut ilmu. Kalau tanyalah, bukti anak-anak yang join pagi ni kan, bukti anak-anak ni bersungguh nak menuntut ilmu, bersungguh nak sebagai persediaan nak menduduki peringkat SPM, salah satu daripadanya apa? Anak-anak join bengkel yang dianjurkan oleh yayasan. Itu contoh dia lah kan. Okey, bukti bismillah, bukti Salina, bukti Wani yang ada dalam ni kan. Bukti Faikah, bukti Ni Amira, okey? Bukti
korang bersungguh-sungguh nak menduduki peperiksaan SPM, salah satu jawapannya ialah korang join bengkel yang diadakan oleh pihak yayasan seperti hari ini. Itu contoh dia. Selain lain-lain lagi-lagi lah. Kan bangun pada waktu subuh kan, bangun subuh-subuh ulang kaji, bangun 1/3 malam buat qiyamulai dan ulang kaji, contoh kan. Baik, kalau nyatakan boleh tulis dalam bentuk point. Baik, Faika dengar baik-baik. Kalau depan soalan tu bermula dengan nyatakan, tuliskan, senaraikan, jelaskan, terangkan, huraikan. Jawapan semua dalam bentuk dash pertama bla 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 bla. Dash kedua macam Ustazah buat dekat skrin. Faika tengok kan? Dash yang kedua bla 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 bla. Jawapan Faika panjang ke pendek dia bergantung, tak kisah jawapan tu panjang pendek, dia bergantung kepada kata tugas yang digunakan. Kata tugas yang digunakan di depan soalan. Kalau nyatakan, tuliskan, senaraikan, itu kata tugas dia. Biasa jawapan pendek-pendek sahaja. Satu jawapan satu markah, satu jawapan satu markah. Tulis dalam bentuk point. Point itu maknanya dash pertama, dash kedua, dash ketiga. Okey. Soalan jelaskan. Okey, jelaskan dash pertama, dash kedua. Faika, satu-satunya soalan pendidikan Islam yang jawab dalam bentuk esei, dalam bentuk perenggan adalah soalan kebat sahaja. Faika faham? Kalau Faika faham, sila respon faham. Okey. Semua soalan lain, okey, tulis intro. Riwayat hidup Imam Malik ialah dash pertama, dash kedua. Dua bukti kesungguhan Imam Malik dalam menuntut ilmu, dash pertama, dash kedua. Itu mesti jawab macam tu. Panjang ke pendek jawapan bergantung kepada kata tugas yang digunakan. Tapi jawapan mesti dash pertama, point pertama, bla 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 bla. Kata ke sebaris ke, nak tulis jawapan 2 baris ke, tak ada masalah. Point yang kedua, bla 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 bla. Okey? Baik. Okey, thank you. Okey, Faikah dah respon. Faham. Baik, seterusnya kita tengok. Baik, dua bukti kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu ialah, dua bukti kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu ialah, baik, cara jawab Salina faham kan? Cara jawab macam yang Ustazah tulis, tunjuk dekat skrin tu, Baik, yang pertama, berpegang pada prinsip murid mencari guru. Yes, 1 markah. Berpegang pada prinsip murid mencari guru, 1 markah. Baik, memuliakan majlis pengajian Rasulullah dengan berpakaian bersih dan wangi-wangi. Baik, satu markah. Bukti kesungguhan. Sangat memuliakan majlis ilmu. Yes. Baik, lain-lain jawapan. Orang lain, saya nak tengok jawapan yang lain selain daripada yang diberikan oleh Salina. Baik, sanggup berpanas terik. Yes, bismillah. Sanggup berpanas terik, 1 markah dah dapat. Tak payah panjang-panjang sebab soalan bermula dengan nyatakan. Baik, cuma Ustazah kata pendidikan Islam terlebih bagi jawapan markah tidak akan dipotong. Tapi kalau soalan dia nak ayat lengkap, ada isi dan huraian, terkurang bagi jawapan, markah akan hilang. Bukan markah potong, markah akan hilang. Baik, bismillah. Sanggup berpanas terik. Yes, 1 markah lagi. Sanggup berpanas terik. 1 markah lagi. Baik, sanggup menahan kesejukan demi menuntut ilmu. 1 markah lagi. Yes, dapat 2/2. Sebab soalan dia bermula dengan nyatakan. Soalan dia bermula dengan nyatakan. So, jawapan dia ringkas sahaja. Baik, soalan yang ketiga. Jelaskan 2 bukti beliau sangat menghormati hadis Rasulullah. Ini Ustazah nak clearkan. Sebab bila bagi soalan, kalau anak-anak murid Ustazah di sekolah Ustazah, baik, ramai yang keliru. Jadi Ustazah akan clearkan dekat sini. InsyaAllah yang ada hari ini, anak-anak akan dapat tips. Dan insyaAllah anak-anak takkan buat silap lagi untuk exam akan datang. Baik, sila jawab dulu. Anak-anak jawab dulu soalan nombor 3. Ustazah dah bagi intro. Dalam test pad nanti, 2 bukti beliau sangat menghormati hadis Rasulullah ialah dash pertama bla 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 bla. Itu jawapan, cara jawab. Dash yang kedua bla 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 bla. Sila tulis jawapan anak-anak dulu. Nanti Ustazah respon. Anak-anak tulis dulu. Nanti Ustazah akan respon. Dan Ustazah akan bagi tahu di mana kesilapan yang sering berlaku bila jawab soalan ini. Ingat soalan yang ketiga bermula dengan kata tugas jelaskan. Bila kata tugas jelaskan, ayat mesti lengkap. Bila soalan bermula dengan kata tugas jelaskan, ayat mesti lengkap. Baik, bismillah dah jawab 1. Memakai pakaian bersih. Ini lengkap tak ayat ni? Kalau bismillah rasa lengkap tak ayat ni? Memakai pakaian bersih. Kalau Ustazah, kan.
Ini dia macam frasa tau. Dia belum ayat lagi. Point dah ada. Yes. Ustazah boleh bagi tahu. Sebab tu Ustazah kata kalau tak mahir teknik jawab kan. Anak dah ada jawapan macam bismillah. Bismillah dah ada jawapan. Jawapan untuk soalan tu dah ada. Tapi sebab jawab tak ikut teknik, jawab tak ikut teknik, tak ikut format, teknik tak betul, jadi hilang satu markah. Kalau ustazah pemeriksa memakai pakaian bersih, ustazah hanya boleh bagi satu markah. Patutnya satu jawapan tu dua. Tapi ustazah boleh bagi satu markah sahaja. Baik, cuba. Bismillah dan yang lain-lain juga. Sila cuba. Bagaimana nak dapat markah, okey? 2 markah untuk satu jawapan untuk soalan ini. Okey, ustazah tunggu. Teruskan. Teruskan cuba. Okey, yang ada teruskan mencuba. Okey, Wani, ustazah baca kat sini lah. Wani ada, Salina, Rewi, Fariska. Ni Amira, Faika. Okey, baik, sila cuba. Dia salah jawab sekarang. Jangan salah jawab masa jawab exam. Kan? Biasa orang yang dah buat salah sekarang, insya-Allah dia tak akan ulang kesilapan tu bila jawab exam nanti. Kebiasaannya lah. Okey. Baik, ustazah baca lagi sekali jawapan. Baik, memakai pakaian bersih dan wangi-wangian. Okey. Bukti, okey, soalan dia, ustazah baca balik soalan dia. Bukti Imam Malik ni sangat menghormati hadis Nabi. Sangat menghormati hadis Nabi. Kerana Imam Malik ni juga merupakan tokoh dalam bidang hadis kan. Kita tengok dalam hadis, bila kita tengok hadis yang keluar dekat TV, kat buku mana-mana kan. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Contoh kan, riwayat oleh Imam Malik. Baik, maknanya dia ni adalah pelopor tokoh dalam bidang hadis. Baik. Memakai pakaian bersih dan wangi-wangian. Baik. Bismillah tambah sikit lagi. Okey, bismillah tambah sikit. Baik. Beliau akan memakai pakaian bersih dan berwangi-wangian sebelum menjawab soalan berkaitan hadis ataupun apabila berada di majlis ilmu, baru dapat 2 markah. Okey, ustazah ulang untuk poin yang pertama. Okey, bismillah dah tulis memakai pakaian bersih dan wangi-wangian. Okey, so jawapan tepat dia ayat lengkap. Okey, Imam Malik akan memakai pakaian bersih dan berwangi-wangian. Okey, sebelum menjawab soalan berkaitan hadis. 2 markah. Baik, maaf ustazah tak dengar sangat, rumah saya bising, adik menangis. Okey. Baik, ustazah soalan itu tu buat dalam bentuk poin ke? Yes. Faika, Wani tengok yang ustazah tulis dekat ustazah slide ustazah tu. Cuma slide ustazah tu bertaip. Dekat test pad Wani nanti, kan Wani akan tulis dalam test pad, menulis menggunakan pen. Wani tulis sebiji macam ustazah tulis dekat slide tu. Soalan 4B, 1 Roman. Riwayat hidup Imam Malik ialah dash pertama nama sebenar, dash kedua tempat lahir, jawapan. Selang 1 baris, dash soalan kedua. 2 bukti kesungguhan beliau, dash pertama bla 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 jawapan, dash kedua bla bla jawapan. Selang 1 baris, pergi soalan 3 Roman. Anak-anak, jangan kedekut test pad bila jawab soalan. Kalau tak soalan kertas skrip jawapan anak-anak tu, dia akan bertukar dengan belacan. Jangan kedekut. Kan dalam exam nanti lagi tak ada masalah. Lembaga peperiksaan akan bekalkan test pad yang secukupnya. Akan bekalkan helaian jawapan yang secukupnya untuk anak-anak jawab. Tak cukup, angkat tangan. Okey, boleh angkat tangan, minta lagi. Setiap satu soalan kecil tu selang 1 baris. Okey? Okey, nanti Wani, nanti ustazah explain. Okey? Wani tunggu sekejap ustazah explain ya. Baik, riwayat hidup. Okey, nama sebenar tempat lahir. 2 bukti kesungguhan. Okey, dash pertama bla 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 jawapan dia. Dash kedua bla bla jawapan dia. Selang lagi 1 baris. 2 bukti beliau sangat menghormati hadis Rasulullah. Dash pertama bla 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 bla. Dash pertama tadi bismillah dah jawab kan. Okey, beliau akan mandi dan berwangi-wangian dahulu sebelum menjawab soalan berkaitan hadis. 2 markah. Okey, ustazah tunggu jawapan yang kedua. Dash yang kedua, bla 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 bla.
Okey. Selang satu baris, pergi pula soalan 5. Contohnya kalau teruskan dengan soalan 5 lah. Kalau ada sisi lah. Maknanya nak cerita selang satu baris. Setiap unit soalan tu selang satu baris. Jangan kedekut test pad. Soalan 4 ada A ada B. Contoh soalan 4 ada A ada B. Buat dekat satu muka surat test pad. Okey. Bila dah habis soalan 4 bahagian A, B, ada anak cucu cicit dia semua kan anak-anak dah jawab lebih. Ada lebih lah test pad tu, ada 3 baris lebih test pad. Okey, anak-anak dah jawab, ada 5 baris ke 6 baris lebih test pad. Anak-anak, tolong jangan sambung jawab soalan yang seterusnya pada muka surat test pad yang sama. Saya ulang, tolong jangan sambung soalan yang seterusnya untuk pada muka surat yang sama. Soalan yang seterusnya tulis pada muka surat yang berbeza. Okey, anak-anak boleh guna dua-dua muka surat. Muka surat depan belakang boleh guna test pad tu nanti. Okey, tapi jangan sambung soalan pada muka surat yang sama. Tu Ustazah kata tadi. Tak payahlah masa nak jawab soalan tu kan, ya Allah membazir. Sesungguhnya membazir ni adalah saudara syaitan. Ya Allah, tak payahlah masa tu lah kan nak ingat membazir saudara syaitan bagai-bagai kan. Ya Allah ya Tuhanku, tak boleh membazir, sesungguhnya syaitan marah kepada orang membazir. Membazir ini bersama-sama dengan syaitan di neraka jahanam kan. Ya Allah, masa jawab exam tak payah. Ikut format, ikut teknik jawab dengan cara yang betul. Baik, siapa faham setakat ini yang Ustazah cakap tadi? Pasal cara nak jawab selang satu baris, tulis nombor soalan, tulis intro, okey? Lepas tu jangan sambung nombor soalan yang seterusnya. Sekarang kita cerita soalan 4. 4A, 4B, 4C. Tak apa sambung, tak ada masalah. Bila masuk soalan 5, gunakan muka surat yang baharu. Walaupun anak-anak baru menulis 5 baris, 6 baris. Siapa faham tentang itu? Sila respon faham sekarang. Sebelum Ustazah pergi kepada cerita jawapan-jawapan yang anak bagi. Siapa faham? Sila tulis faham. Kalau tak tulis faham, maknanya saya anggap masih tak faham. Yang mana Ustazah akan jawab kejap lagi. Siapa faham? Sila tulis faham. Kalau tak tulis, maknanya Ustazah anggap masih tak faham. Okey, Faikah faham. Yang tak Faikah? Salina, bismillah. Okey, satu soalan satu. Yes, bismillah. Satu soalan satu muka surat. Yes. Katakanlah, bismillah dah tulis satu muka surat. Contohlah soalan 4. 4A separuh. Bismillah guna. 4B separuh. Lepas tu soalan tu dia ada 4C. Anak cucu cicit dia sekali lah kan. Ada 4C. Bismillah sambung soalan. Dah penuh dah satu muka surat ni dah penuh. Bismillah sambung belakang 4C. Bila bismillah sambung belakang 4C, dia akan ada lebih lagi separuh kan yang belakang tu kan. Dan selepas ni bismillah akan masuk soalan 5. Soalan 5 katakanlah soalan bahagian adab ataupun akhlak Islamiah. Bismillah jangan sambung soalan nombor 5 tu dekat di bawah soalan 4 tu. Faham kan? Bila soalan nombor 5 tu soalan besar nombor 5 kan. Maknanya cerita lain dah. Kita nak masuk cerita lain dah. Bismillah mulakan dengan muka surat yang baharu. Okey? Setiap nombor soalan baru mulakan dengan muka surat baharu. Walaupun dekat test pad tadi soalan yang sebelum ni ada lebih lagi, banyak lagi. Jangan sambung. Okey, tahniah. Alhamdulillah dah faham. Bismillah faham, Wani faham. Sebab apa jangan sambung? Ustazah bagi, mungkin anak-anak akan faham. Kenapa Ustazah tak boleh sambung? Kan ada lebih lagi membazir. Kenapa? Kalau anak-anak sambung nanti, pemeriksa ni manusia biasa. Ada yang sangat peka, ada yang peka, kan? Ada yang kurang peka. Takut nanti pemeriksa tu tersilap pandang, tak perasan. Okey, dia tak perasan. Okey, soalan anak-anak tu berakhir di mana. Nanti dia tersambung-sambung. Nanti bila dia kira markah, tersilap kira markah. Bila buat secara sistematik, okey, satu cerita markah. Satu cerita. Kalau bersambung-sambung macam rojak kan, pemeriksa pun pening. Kan dia tak nampak di mana pembahagian, divider untuk bahagian soalan bagi setiap soalan. Itu tujuan dia. Kerana saya sendiri sebagai pemeriksa pernah bila SPM sebenar saya menanda, bila SPM sebenar Ustazah tanda dari macam-macam negeri, Sabah, Sarawak, Perak semua ada kan. Yang kedekut ni, ya Allah ya Tuhanku, 5 soalan besar tu, 5 soalan besar ditulis atas satu muka surat je. Cuba nak bayangkan.
macam mana soalan, macam mana tulisan dia, macam mana padatnya. Lima soalan, soalan 1, 2, 3, 4, 5. Dahlah setiap satu soalan besar tu ada anak cucu cicit ciok-ciok dia kan. Atas satu test pack, satu muka surat dia jawab. Cuba bayangkan. Subhanallah, Allahu Akbar, innalillah kan. Jadi dia sangat menyukarkan. Okey? Jadi nanti takut pemeriksa tak perasan. Nanti bila dia kira-kira markah, kan dia ingatkan soalan tu anak-anak ada lebih kan. Lebih katakanlah di bawah tu ada 4 baris lebih. Anak-anak sambung dengan soalan 5. Bila pemeriksa kira, dia tak pergi yang sambungan yang ada 5 baris lagi tu, dia tak pergi. Dia kira yang muka surat seterusnya. Ini kesilapan bila anak-anak jawab macam tu, tak ikut teknik, tak ikut cara, dia mungkin sebab pemeriksa manusia biasa, bukan malaikat kan, bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Nanti tersilap, nanti siapa yang rugi? Anak-anak yang rugi. Pemeriksa dia tak ada salah, tak salah sebab dia bukan sengaja. Kalau dia memang sengaja tak nak kira, dia dosa lah. Masa sekarang dia tak sengaja. Okey, alhamdulillah faham. Baik. Satu jawapan lagi. Okey, Ustazah baca yang tulis kat sini. Maksudnya soalan dan anak-anak dia dalam satu muka surat. Ya betul Wani. Anak-anak dia dalam satu muka surat lah kan. Lepas tu soalan 2 dan anak. Yes betul Wani. Wani faham. Okey. Baik. Satu lagi jawapan. Selain daripada memakai pakaian bersih dan berwangi-wangian sebelum jawab soalan hadis, apa lagi bukti Imam Malik sangat mencintai hadis Rasulullah? Mana tahu ini antara soalan popular ni. Okey, siapa nak jawab satu lagi? Kalau tak tahu, cakap tak tahu, Ustazah bagi jawapan kat sini, share kat sini. 2 bukti beliau sangat menghormati hadis Rasulullah. Yang pertama, bismillah dah jawab tadi. Okey? Imam Malik akan mandi dan memakai pakaian bersih, berwangi-wangian sebelum menjawab soalan berkaitan hadis. 2 markah. Baik, jawapan yang kedua. Okey, dia nak 2 markah. Okey, tadi siapa? Wani tanya. Wani kata dia keliru bila soalan tu 4 markah. Wani, jangan keliru. Walaupun soalan tu 4 markah, tapi kalau dia bermula jangan jelaskan, terangkan satu jawapan 2 markah. Satu jawapan 2 markah. Dan mesti bagi isu yang berbeza untuk setiap jawapan. Soalan kebat sahaja 4 markah yang tulis dalam bentuk esei. Dan soalan kebat, Wani jangan risau. Kebiasaannya soalan kebat dia akan ada stimulus. Nak membezakan dengan soalan subjektif biasa, soalan kebat akan ada stimulus. Kan Ustazah dah cakap hari tu, stimulus boleh dalam bentuk gambar, dalam bentuk penyataan, dalam bentuk ayat Quran, hadis dan sebagainya. Okey, carta-carta dan sebagainya. Okey, cepat. Satu lagi jawapan. Kalau tak jumpa, cakap tak jumpa. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Ustazah boleh share. Ustazah nak respon. Baik, tak tahu. Okey, bismillah kata tak tahu. Oh, dah faham Ustazah. Terima kasih. Okey. Baik. So, Wani faham kan? Nak bezakan kalau nak tahu dia tu kebat, dia mesti kebiasaannya. Bukan mesti, kebiasaannya. Kalau sebelum ni, okey, dia ada stimulus, dia kebat. Dan soalan kebat ni biasanya pada pandangan anda, itu biasa. Biasanya soalan kebat dia akan mula macam tu. Pada pandangan anda, huraikan pandangan anda. Ramalkan, okey? Huraikan ramalan anda tentang situasi tersebut. Huraikan pandangan anda tentang situasi tersebut. Terangkan pandangan anda. Itu contoh. Dia soalan kebat macam tu. Kalau jelaskan 2 sebab, jelaskan 2 bukti. Itu soalan subjektif biasa. Baik, 2 bukti beliau sangat menghormati hadis Rasulullah, mencintai Rasul sehingga tidak sanggup. Okey. Bila Salina jawab yang ini, anak-anak yang lain tolong dengar. Jawapan yang Salina bagi ini, okey. Soalan dia 2 bukti, okey, Imam Malik sangat menghormati hadis Rasulullah. Salina jawab, tak apa Salina. Baik, Imam Malik tidak sanggup menunggang kuda di bumi Madinah. Baik, Salina dan yang lain-lain. Tak apa, biar salah sekarang. Jangan salah dalam exam nanti. Kalau soalan jawapan ini, Imam Malik tidak sanggup menunggang kuda di bumi Madinah. Kerana di dalam bumi Madinah itu terdapatnya jasad Rasulullah. Maksudnya, Rasulullah ni baginda wafat di Madinah dan baginda dimakamkan, dikebumikan di Madinah. Jadi bermakna jasad baginda tu ada dalam perut bumi Madinah. Jadi Imam Malik, kerana dia sangat cintakan Rasulullah, sayang kasihkan Rasulullah kan sebagai pesuruh Allah ni,
Imam Malik dia tak sanggup naik kenderaan lah, unta ke apa bagai itu kenderaan lah pada zaman dulu kan. Bukannya ada kereta canggih-manggih macam sekarang ni, motor bagai-bagai macam-macam jenis kan. Jadi Imam Malik tidak sanggup menunggang kuda, maknanya naik kenderaan lah di bumi Madinah kerana terlalu menghormati di dalam perut bumi Madinah tu terdapatnya jasad Rasulullah. Itu Salina dan yang lain-lain, itu bukti Imam Malik sangat mencintai Rasulullah. Bukan bukti Imam Malik menghormati hadis Rasulullah. Faham ke tak faham? Okey? Itu betul juga bukti, salah satu bukti. Tapi bukan bukti Imam Malik menghormati hadis Rasulullah. Itu adalah bukti Imam Malik mencintai Rasulullah. Okey? Sebab tu saya kata, Ustazah kata tadi. Okey, tak apa. Tapi Salina ada jawapan. Tapi jawapan tu untuk soalan lain. Okey? Itu adalah bukti Imam Malik sangat mencintai Rasulullah. Dan satu lagi jawapan, bukti Imam Malik sangat menghormati hadis Rasulullah selain daripada berpakaian bersih, mandi-mandi, berwangian tadi. Itu satu poin. Itu satu poin. Okey, satu jawapan. Yang keduanya, Imam Malik tidak akan menjawab soalan berkaitan hadis di pasar-pasar atau di tepi-tepi jalan. Maknanya kalau ada orang bertembung dengan dia, tanya persoalan berkaitan hadis di tepi-tepi jalan di mana-mana, okey, beliau tidak akan jawab soalan itu, okey, kerana maknanya ginilah, berkaitan Rasulullah, cerita pasal Rasulullah, berkaitan hadis Rasulullah ni tak boleh nak cakap di tempat yang sebarang-sebarang, pasal-pasal ke macam foto dan sebagainya kan. Tak boleh nak cerita di tempat-tempat yang kotor. Maknanya perlu bercerita, bercakap, mengajar tentang hadis Rasulullah di tempat yang sepatutnya, di kelas-kelas, di masjid contohnya, di rumah beliau contohnya. Okey? Baik. So, ada dua jawapan. Okey? Siapa faham setakat ini, sila respon faham. Ustazah tak nak Ustazah ada sorang-sorang kat sini. Ustazah dah kata, Ustazah nak anak-anak ni anak-anak yang terbaik. Bukan setakat baik, tapi terbaik. Baik, alhamdulillah, bismillah dah respon, faham. Baik, yang lain-lain yang tak bismillah. Alhamdulillah, Wani saya dah faham, Salina faham. Okey, terima kasih yang respon. Okey. Baik, next. Kita pergi. Okey, Ustazah akan berhenti awal kerana Ustazah nak bagi quiz melalui Google Form. Nanti anak-anak akan maknanya kita masih live tapi anak-anak akan jawab quiz. Okey. Baik, next. Okey, alhamdulillah, Faikah. Okey, tahniah semua. Baik, Ustazah tunjuk contoh. Ini jawapan. Riwayat hidup tokoh. Nama sebenar Malik bin Anas bin Hilam. Malik bin Anas Al-Madani, satu markah. Tempat lahir Madinah, satu markah. Baik. Dua bukti. Okey, Imam Malik, bukti kesungguhan Imam Malik menuntut ilmu, sanggup berpanas terik, satu markah. Sanggup menahan kesejukan, satu markah. Berpegang prinsip murid mencari guru, satu markah. Sanggup berkorban, satu markah. Okey? Bukti Imam Malik sangat gigih, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Inilah bukti dia. Yang warna biru ke purple tu. Okey, itu adalah jawapan tambahan. Ustazah dah cakap kan? Jawapan subjektif, anak-anak digalakkan bagi jawapan lebih. Kalau diminta dua, bagilah lebih satu. Standby. Kok jawapan pertama, kedua tu salah. Baik, jawapan yang ketiga, soalan yang seterusnya. Dua bukti beliau sangat menghormati hadis Rasulullah. Okey, itu jawapan tadi. Memakai pakaian bersih dan wangian sebelum menjawab persoalan berkaitan hadis, dua markah. Soalan dia, jelaskan. Bila soalan bermula dengan jelaskan, jawapan mesti ayat lengkap. Okey? Tidak menjawab soalan berkaitan hadis di pasar atau di tepi jalan. Okey, sorry, dua markah tu. Kita salah tulis markah. Okey, tidak menjawab soalan berkaitan hadis di pasar atau tepi jalan. Ayat lengkap. Okey, ini dua markah ni, Ustazah tersalah, nanti Ustazah betulkan. Okey, dua markah. Baik, next. Okey. Contoh ini adab. Pun salah tajuk tu, tak tukar. Okey. Baik, ini bahagian adab. Okey, last sebelum Ustazah bagi soalan quiz nanti. Ustazah ambil lagi 5 minit, 10 minit, tak apa, sempat. Quiz tu sikit je. Okey, anak-anak akan jawab sebelum Ustazah tutup Ustazah punya slot, anak-anak akan habiskan jawab. Baik, hukum menjaga orang sakit adalah fardu kifayah. Nyatakan fardu kifayah. Fardu kifayah ni menjadi kewajipan bagi sebahagian umat Islam. Itu beza fardu kifayah dengan fardu ain. Menuntut ilmu adalah wajib, adalah fardu ain ke atas setiap individu muslim. Maknanya kalau tak belajar dosa. Hidup kita ni maknanya ginilah. Kenapa hang tak pergi solat Jumaat?
Oh, aku tak pandai solat Jumaat. Wah, senangnya hidup, kan? Apa hang tak pergi sembahyang Jumaat? Bukan musim Covid dah sebelum-sebelum ni kan. Apa salah hang tak pergi sembahyang Jumaat? Oh, aku tak pergi sebab aku tak pandai solat Jumaat. Oh, so tak pandai, hiduplah dengan tak pandai itu sampai kiamat. Kan? Hiduplah dengan tak pandai itu sampai kiamat. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu wajib. Tak pandai belajar, tak pandai belajar. Sebab kita proses pembelajaran ni dia akan berlaku sepanjang hayat kita. Kan, bukan kata, oh kau dah dapat ijazah, kau dah stop, dah tak payah belajar. Tak ada. Okey, sebenarnya kita lagi kita belajar, mencari ilmu, lagi kita rasa kita ni bodoh, atau kasarnya perkataan. Lagi kita rasa kita ni tak pandai. Ya Allah ya Tuhanku, banyaknya yang aku tak tahu. Ya Allah ya Tuhanku, banyaknya yang aku tak tahu, kan? Maknanya kalau orang yang rasa dia dah ada ni, dia dah dapat ni, dia dah kerja bagus dia ni dah. Dia dah rasa dia dah bijak dah pandai, dah tak perlu belajar lagi. Itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong dengan Allah, orang yang sombong dengan Rasulullah. Sedangkan belajar ini adalah proses yang berlaku sepanjang hayat kita. Sampailah kita masuk kubur. Okey? Baik, so sebab itu menuntut ilmu wajib ke atas setiap orang Islam. Engkau tak belajar kau dosa. Tak boleh nak kata. Okey, kenapa kau tak semayang? Sebab aku tak pandai, kan? Kenapa kau tak semayang? Aku tak erti ya semayang. Habis nak hidup dengan tak erti itulah, kan? Contohnya gitulah. Kenapa kan? Aku tak pandai, kan? Jadi aku tak pandai. So bila tak pandai tak payah buat, kan? Mangkuk betul, kan? Aku tak pandai tak payah buat. Woi, kan? Baik, tak pandai wajib belajar. Okey, bukan jahil. Bismillah kata bukan jahil ke? Jahil pula, nak panggil jahil pula. Bismillah, jahil itu bahasa Arab, kan? Kalau dalam bahasa Melayu, bodoh lah. Tapi Ustazah tak naklah sebut bodoh, kita sebut tak pandai, kan? Kan bukan jahil ke? Kan jahil tu bodoh lah, kan? Sebab tu kalau kata geram sangat dengan orang, kan? Jahil lah kau ni, macam sedap sikit, kan? Macam berlapik sikit, kan? Jahil betul lah kau ni, kan? Dia ingatkan bila orang sebut dia jahil tu, dia jahil bab-bab agama je. Sebenarnya kalau kita nak terjemahkan secara kasarnya, jahil itu bodoh lah, kan? Ataupun kalau manis lagi, kan, kita tak naklah sebut kata-kata kasar, kan? Kalau nak manis lagi, jahil itu apa? Tidak tahu. Kan? Tidak tahu. Jahil lah tidak tahu. Tapi kalau kasarnya, jahil lah kau ni, sebenarnya kita kata apa? Bodoh lah kau ni. Tapi janganlah kata ke orang, kan? Janganlah kata ke orang. Baik. Cuma saya bagi tahu maksud dia. Okey. Baik. So, fardu kifayah. Menjaga orang sakit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni maknanya bila sebahagian orang dah buat, maka kita pun terlepas daripada dosa. Katakanlah, Ustazah ambil satu contoh. Nenek kita yang sakit. Ada nenek kita sakit. Kan? Nenek kita pun sakit, tak boleh gerak. Maknanya kena orang urus dia. Mak kita tak peduli dia, ayah kita peduli, makcik kita punya semua tak ada orang peduli. Semua ahli keluarga kita tu berdosa. Dekat satu kampung tu pun berdosa. Tapi kita tak jaga, tak urus mak nenek kita tu. Tapi ada makcik kita yang tukang urus. Maka semua terlepas daripada dosa. Sama juga dengan pengurusan jenazah. Ada satu kematian berlaku, kan? Baik, Ustazah tak pergi pun uruskan jenazah tu. Bismillah pun tak pergi, Salina tak pergi. Tapi ada kawan-kawan kita yang lain yang pergi uruskan jenazah tu daripada A sampai Z. Sampai Z tu maknanya sampai dia selamat dikebumikan. Maka terlepaslah kita yang tak urus ni daripada dosa. Kerana dia adalah tuntutan fardu kifayah. Maknanya dosa akan terlepas apabila telah dilaksanakan oleh sebahagian umat Islam yang lain. Baik, faham ke tak faham? Sila respon. Faham ke tak faham? Kan? Ini ilmu. Setiap apa yang keluar, yang Ustazah share, semuanya ilmu. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan soalan ini. 2 adab terhadap orang sakit dari aspek emosi. Yang ini Ustazah lupa nak garis, kan? Maklumlah, kan? Baru balik dari kampung sehari 2 ni, kan? Baik, lupa nak garis. Aspek emosi. Nyatakan 2 adab terhadap orang sakit dari aspek emosi. Kerana apa Ustazah tekankan? Sebab adab terhadap orang sakit ni, dia bukan ada dari aspek emosi je. Ada dari aspek ibadahnya, ada dari aspek fizikalnya. Sekarang soalan tanya dari aspek emosi. Jadi kalau anak-anak jawab dari aspek rohani, salahlah. Anak-anak jawab dari aspek fizikal, salahlah. Anak-anak jawab dari aspek ibadat, salahlah. So dia nak dari aspek emosi. Baik, kita tengok jawapan pertama. Baik, 2 adab terhadap orang sakit dari aspek emosi ialah memberi kata-kata semangat. Okey, 1 jawapan, 1 markah. Pendek-pendek pun tak apa. Tapi kalau terlebih tak ada masalah. Pendidikan Islam kalau lebih jawapan dia tak potong. Memberi kata-kata semangat. Yes, 1 markah. Okey. Tidak mengganggu ketenteraman mereka. Tidak membuat bising. Yes, 1 markah. Tahniah Salina. Okey. Tahniah Salina.
Baik, dua adab terhadap orang sakit dari aspek emosi, perasaan. Okey. Kalau anak-anak jawab, bismillah, kenapa bismillah gelak? Okey. Kalau anak-anak jawab kan, mendoakan pesakit, tak boleh. Itu bukan dari aspek emosi, itu dari aspek rohani, kan? Baik, membantu pesakit mengambil wuduk, kan? Dua adab terhadap orang sakit dari aspek emosi, tapi anak-anak jawab membantu pesakit berwuduk. Salah. Okey, itu aspek ibadat. Itu kena faham. Okey. Bismillah, yes. Ada apa-apa ke bismillah? Okey, memberi kata-kata semangat, satu, memberi motivasi ke, satu markah, tidak mengganggu ketenteraman mereka, satu markah, tidak membuat bising, satu markah, menjaga tutur kata, yes, satu markah, kan? Jangan pula pergi orang tu tengah sakit, kan? Kita pergi cakap apa? Jiran aku hari tu kan, sakit macam kau, sebiji macam kau, 2 hari bye-bye. Kan? Maknanya, cuba bayangkan, dia tengah sakit, kita pergi cakap macam tu, kan? Kawan aku, jiran aku hari tu, sakitnya dia sebiji lah macam kau ni, bengkak kat sini, sebiji lah macam ni, aku rasa kan. Duduk 2 hari bye-bye. Bye-bye tu meninggal lah. Maknanya kita pergi cakap macam tu kan. Tak boleh, kita kena jaga tutur kata. Itu dari adab kita terhadap pesakit dari aspek emosi. Baik, saya bacakan Wani punya. Dua adab terhadap orang sakit dari aspek emosi. Wani, macam ni cara jawab Wani. Wani dah faham sekarang kan. Wani tulis nombor soalan 5A 1 Roman. Baik, dua adab terhadap orang sakit dari aspek emosi ialah memberikan motivasi, yes, 1 markah. Mereka agar mereka sabar dan redha, yes. Okey, lebih tak apa jawapan, tak ada masalah. Tidak melakukan sesuatu yang boleh mengganggu ketenteraman, yes. Baik, last. Terangkan 2 hikmah beradab kepada orang sakit. Soalan yang kedua bermula dengan terangkan. Soalan terangkan, jawapan anak-anak perlu ada isi dan huraian. Sila jawab sekarang, ini adalah soalan terakhir. Sila jawab sekarang. 2 hikmah beradab terhadap orang sakit. Sebenarnya anak-anak, sambil-sambil anak-anak jawab kan, Ustazah bagi tips. Soalan adab kan, soalan akhlak ni kan, kalau anak-anak tak baca buku pun, insya-Allah boleh jawab. Okey, jangan tinggal kosong sudah. Jangan tinggal kosong. Baik, kita tengok jawapan. Baik, menimbulkan rasa dihargai menimbulkan rasa dihargai. Itu Ustazah anggap sebagai isi. Jawapan pertama, menimbulkan rasa dihargai, okey, dalam diri orang kurang upaya. Baik, Ustazah dah boleh ambil, anggap sebagai isi dan huraian. Menimbulkan rasa dihargai, isi, okey, dalam diri orang sakit, okey, huraian. Baik, jawapan yang kedua, satu lagi. Orang lain, cuba sebelum Ustazah tutup dengan soalan quiz. Ada hikmah bila kita beradab terhadap orang sakit. Banyak hikmah bila kita jaga orang sakit elok-elok, kita jaga perasaan dia, kita bantu dia. Apa hikmah dia? Melahirkan rasa syukur, isi, kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Yes, tahniah, bismillah. Okay? Melahirkan rasa syukur, isi, kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Baik, tahniah, betul. 4/4. Okey. Ada lagi yang cuba jawab? 2 hikmah beradab terhadap dengan orang sakit ialah mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat, isi, supaya mendapat keberkatan Allah. Baik, huraian 2 markah. Melahirkan keinsafan, okey, isi, atas nikmat kesihatan yang dikurniakan oleh Allah. Baik, 4 markah. Tahniah, bismillah, tahniah Salina dan tahniah Wani, Faika yang mencuba, yang respon, okey, pada pagi ini. Baik, Ustazah akan bagi soalan quiz. Okey, Ustazah tutup slide ni. Ustazah akan share soalan sekejap. Sekejap je. Anak-anak jawab dalam masa 5 minit pun boleh jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi.
Okey. Ustazah ada share link Google Form dekat situ. Anak-anak nampak tak? Ustazah nak dalam masa 5 minit, anak-anak jawab soalan tersebut. Okey? Ini soalan kuis 2 yang terbaik. Okey, akan menerima hadiah daripada pihak penganjur. Okey? Ustazah share direct dekat saya. Ni dalam Ustazah dah share dekat ruangan chatting darling. Sekali lagi. Ni. Ini Google Form ni. Dekat ruangan chatting. Siapa boleh buka? Siapa dapat? Dekat ruangan chatting ada Ustazah share link untuk Google Form. Ustazah tak ada. I think Ustazah tu buat untuk ni kot, private punya. So Ustazah kena pergi kat everyone balik. Ustazah buka balik. Tapi rasa macam dah buka jadi. Sekejap. Ustazah kena klik balik kat everyone. Ini. Everyone, yes. Sekejap tengok. Tak, link tu tak memang tak dapat Tak. Oh. Dari mana? Sebab tadi mesti ada yang chat personal kan? Try lagi sekali. Charging. Kita try lagi sekali. Try. Kalau tak dapat juga, tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dapat tak? Tak ada. Ataupun Ustazah hantar link tu dekat group panel. Boleh? Takut nanti ambil masa kan nak buka balik sekejap. Tu ni kot. Saya tertukar. Ustazah ada hantar dekat group panel. Boleh tak? Siapa yang nak buka tu? Ada. Sekejap kita send. Cuba share boleh tak? Okay dah. Cuba anak-anak buka boleh tak? Boleh respon tak siapa yang boleh buka? Ini kuisnya. Okey. Okey, dalam masa 5 minit. Kita tengok siapa yang tercepat. Paling cepat jawab. Paling cepat dan paling betul lah. Okey. Kita ada masa 6 minit lagi.
Okey, setakat ni hanya seorang. Ustazah terima seorang, orang pertama. Masa ada lagi 2 minit. Dalam chat ni, siapa Munir? Munir bin Abdillah. Siapa orangnya? Sebab dalam ni kan nama dia nama samaran. Ustazah tak jumpa. Oh, bismillah namanya Munir. Okey. Munir orang pertama yang telah menghantar. Okey. Tapi Munir dah boleh tengok skor berapa kan? Ustazah tak payah bagi tahu skor Munir kan? Sebab Ustazah dah setting skor sekali. Okey. Munir dah boleh tengok skor dia berapa. Tak apa, kita teruskan dengan orang yang seterusnya. SMK sekolah mana? SMK Padang Miding. Padang Miding ni bukan Terengganu ke Munir? Bismillah. Padang Miding ni ke Ustazah salah? Padang Miding ni, awak dari Terengganu ke apa? Awak memang sekolah Padang Miding ke? Oh okey. Oh okey. Baik, Nurul Rahwani. Okey, kita dapat Nurul Rahwani. Oh Nurul Rahwani ni Wani lah kot. Betul ke Wani? Ustazah dapat yang kedua, Ustazah tunggu sampai 12.30 je. Yes, Wani. Okey. Sekarang ni kita tengok ya, tak apa, yang lain-lain boleh terus jawab, tak ada masalah untuk menguji pengetahuan dan tapi Ustazah akan ambil, tak apa, yang join hari ni semua akan dapat hadiah daripada Ustazah. Okey? Hadiah penghargaan dan sagu hati kerana anda orang yang hebat pada hari ini di dalam keadaan yang macam-macam berlaku ni kan. Anda masih lagi kan boleh meneruskan perjuangan jihad anda untuk terus bersama Ustazah dalam program ini. So yang ada hari ini semua Ustazah akan bagi sagu hati sebagai penghargaan, tanda penghargaan. Sila ambil nombor, Ustazah malah nak tulis. Ambil nombor makcik 017, semua ambil. Kalau anak-anak yang ada dalam ni tak ambil, Ustazah tak boleh nak cari. Mungkin boleh cari melalui pihak yayasan, nanti menyusahkan pihak yayasan pula kan. Jadi ambil nombor Ustazah 017 650 3511. 017 650 3511. Okey? 017 650 3511. Ustazah Sharifah. Okey? Semua yang ada boleh WhatsApp Ustazah hari ini. Okey? Dan untuk pemenang kuis, kita dah ada 3 yang menjawab. Tapi Ustazah akan ambil yang dapat markah 10/10. Okey? Ustazah akan ambil yang dapat markah 10/10. Korang dah tahu markah dia sebab ada skor. Yang paling betul dan yang paling cepat. So, tahniah untuk 2 ini. Yang pertamanya 10/10 Nurul Rahwani. Okey, ini nanti akan mendapat hadiah daripada pihak yayasan lah. Okey. Nurul Rahwani tak apa, Ustazah ada detail dia melalui Google Form ni. Okey. Nurul Rahwani, tahniah, anda 10/10 semua betul, quiz. Okey, tahniah. Soalan dia susah juga Ustazah bagi sebenarnya, kan? Tapi tahniahlah sebab fokus. Baik, yang keduanya, tahniah untuk Munir. Okey, walaupun Munir orang yang pertama menjawab, tapi Munir tahu kenapa dia, sebab Ustazah bagi dalam tempoh yang diberikan, dalam tempoh masa yang diberikan. Munir 8/10, okey, adalah pemenang yang kedua. Baik, tahniah untuk Wani, tahniah untuk Munir aka Bismillah. Dan tahniah juga untuk Anis Balkis yang telah menjawab dari SMK Bukit Indah. Baik, so
Ustazah rasa cukup setakat ini, masa pun dah melebihi 2 minit. Okey. So untuk semua yang terlibat, Ustazah ucapkan tahniah. Okey, daripada slot pertama, slot kedua, slot ketiga, slot keempat, walaupun penyertaannya dan audiensnya semakin menyusut, tak apalah, Ustazah bersangka baik adalah sebab-sebab yang tertentu, mungkin kekurangan daripada Ustazah sendiri. Baik, apa pun tahniah, syabas kepada yang join, mungkin untuk 4 minggu, mungkin untuk 2 minggu, 3 minggu dan sebagainya. Dan yang terbaik untuk yang hari ini, tahniah. Okey, walaupun berapa orang sahaja, anda hebat, anda insan terpilih yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah Ustazah doakan yang semua ni lah yang join, yang daripada slot 1 hingga slot 4 akan dipermudahkan oleh Allah, okey, dilapangkan dada untuk menjawab soalan SPM dan cemerlang bukan setakat dunia tetapi akhirat, mendapat kecemerlangan dunia dan akhirat. Baik, dan terima kasih juga kepada pihak yayasan, pihak kolej, okey, atas kerjasama bersama dengan Ustazah. Terima kasih banyak. Dan last sekali, terima kasih yang tidak terhingga kepada dua anak pengurusi majlis, okey, saudara dan saudari, okey, anak-anak anda ini. Okey, terima kasih kerana bersama-sama dengan Ustazah dalam slot pendidikan Islam pada pagi ini. Baik, sekali lagi Ustazah sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.